Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Terima kasih. Soalan, saya kira soalan cepu mas daripada saudara Amin Idris. Cepu cemas. Cepu cemas. Cepu cemas. Ya. Dia di sini ada dua isu. Pertama berkenaan dengan ulil amri, siapakah itu ulil amri? Dan isu ketaatan kepada ulil amri itu sendiri. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tertarik sebelum itu untuk nak connect dengan apa yang saya nak jawab ni, apa yang disebut oleh Dr. Fadli sebentar tadi. Pertemuan kita pada malam ini berbicara tentang isu politik. Jadi tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, sejauh mana kaitan saya tak pastilah bagaimana Dr. Fadli melihatnya. Cuma apa yang ingin saya katakan di sini, saya kira PAS sangat konsisten mengatakan bahawasanya politik tak dapat dipisahkan dengan Islam. Dan politik tak dapat dipisahkan dengan Islam, dan saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Ya, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Jadi apabila politik tak dapat dipisahkan dengan Islam, maka isu yang berlaku dalam politik negara perlu juga kita melihat dari kacamata Islam. Perlu juga kita melihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah merungkai permasalahan ini. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kepada kita jalan penyelesaian. Maka begitu apabila menjawab isu yang dikemukakan kepada saya, soalan yang dikemukakan kepada saya tentang pengertian pemerintah taat kepada ulil amri. Memang dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, jika kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin Muslim itu satu kewajipan, itu asas. Itu adalah asas. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita garis panduan untuk mentaati pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu delegasi perang, Nabi melantik seorang panglima yang mengetuai delegasi tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada tentera yang mengikuti delegasi tersebut agar memberikan ketaatan kepada pemimpin mereka, kepada panglima mereka. Dan ini terlibat, ini boleh kita katakan dalam al-wilayah khassah. Wilayah khassah, yakni satu kelompok yang mana dilantik ketua di dalam kelompok tersebut. Maka dalam perjalanan kelompok ini melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ketuanya, amirnya marah. Apabila amirnya marah, amirnya memerintah kepada pengikut-pengikut ini agar mengumpul kayu api. Maka mereka pun mencari kayu api, dan kayu api itu dinyalakan. Dan pemimpin ini, panglima ini memerintah agar semua delegasi yang menyertai beliau, mengikuti beliau, terjun ke dalam api tersebut. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang ingin saya katakan di sini, sikap sahabat Nabi yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada perjalanan, mereka dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberi ketaatan kepada pemimpin mereka. Maka mereka mengambil langkah untuk terjun. Sebahagian daripada mereka nak terjun ke dalam api tersebut, dan sebahagian yang lain menyekat. Bukan menyekat kerana mengingkari pemerintah tersebut, pemimpin tersebut, panglima tersebut, tetapi kerana mereka berkata, mari kita rujuk terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk terjun ke dalam api ini, nescaya kami akan datang semula dan terjun ke dalam api ini. Sidang hadirin, maka mereka balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya tentang hukum terjun ke dalam api. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kamu terjun, kamu takkan keluar selama-lamanya. Kemudian Nabi menyebut satu perkataan yang kita jadikan sebagai guideline, garis panduan dalam mentaati pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan. Setuju? Setuju? Okey. Jadi atas asas ini kita bergerak. Kita berbincang, kat mana yang salah, kat mana pemimpin yang salah. Saya setuju dengan kenyataan Dr. Mazhar sebentar tadi berkenaan dengan pemimpin yang adil, berkenaan dengan pemimpin yang bersih, berkenaan dengan pemimpin yang anti korupsi, berkenaan dengan pemimpin yang anti rasuah. Jadi kita bersetuju atas asas ini. Kita bukan memberikan ketaatan secara membuta tuli, tanpa ada asas. Asasnya Al-Quran dan Sunnah. Kerana itu, dari awal-awal tadi, saya mulakan ucapan dengan memberikan kepada kita, membentangkan kepada kita prinsip. Prinsipnya kita berbicara permasalahan politik pada hari ini menurut kacamata Islam.
Sedang kita berbicara tentang PRU13, hala tuju Islam. Bukan hala tuju kelompok tertentu, parti tertentu, orang tertentu. Kita berbicara tentang agama kita. Maka bila kita berbicara tentang agama kita, sumber rujukan asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah langkah penyelesaian kepada segala dua isu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berselisih dalam mana-mana isu, apa jua perkara, maka rujuklah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rujuklah kamu kepada Rasul. Maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang saya suarakan. Itu yang saya nyatakan tentang ketaatan kepada pemimpin. Seringkali saya sebut dalam mana-mana kenyataan saya, ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf. Itu satu isu. Yang kedua, setuju tak? Setuju. Okey, alhamdulillah. Yang kedua, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang kenyataan ataupun soalan yang diajukan oleh saudara Amin Idris tentang apabila saya datang ke Kelantan, saya menyebut dan memperkatakan tentang ulil amri di Kelantan, saya mohon datangkan buktinya terlebih dahulu. Ada bukti, saya akan berikan jawapan. Sebab saya datang ke sini. Kalau Ustaz Fatul berada di negeri Kelantan, Ustaz Fatul akan taat pada Tuan Guru Aziz. Ketaatan kepada pemimpin ulil amri di Kelantan adalah ketaatan kepada Tuan Guru. Apabila kita datang ke sini, sidang hadirin. Itu orang Kelantan, Ustaz Fatul? Ya. Itu orang Kelantan. Kalau Ustaz Fatul berada dalam negeri Kelantan? Kalau saya berada di dalam negeri Kelantan, datang saya perlu mengikuti undang-undang dan apa yang termaktub di dalam negeri Kelantan. Sebagai satu penghormatan saya kepada kerajaan negeri ini. Sidang hadirin. Tak. Ini betul. Okey. Relax. Bagi Ustaz Fatul Bari jawab. Letih saya tanya kalau dia tak boleh jawab. Okey. Saya sebut bagi perhabis sikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Soal apabila saya datang dijemput berceramah di atas pentas parti di atas pentas UMNO contohnya. Saya dijemput berceramah. Dia bunyi suara kuat tu. Okey. Tuan-tuan, contoh antara isu yang saya bangkitkan dalam ceramah, antara isu yang saya bangkitkan yang mungkin menyentuh sensitiviti rakyat Kelantan sendiri. Baru-baru ni saya kira yang saya sentuh berkenaan dengan isu Syiah, berkenaan dengan isu Expo ketamadunan ataupun kebudayaan Islam 2012. Saya kira saya sentuh satu isu yang bukan saja merujuk kepada kerajaan negeri Kelantan, tetapi kepada sensitiviti umat Islam seluruh dunia. Saya kira tuan-tuan di sini setuju apa tidak dengan Syiah? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Maka begitu juga saya. Saya tidak setuju dengan Syiah. Dan saya tak ingin negeri Kelantan yang digelar sebagai Serambi Mekah digelar sebagai sebuah negeri yang memberi support dan sokongan kepada Syiah. Yang kita tak mau. Jadi tuan-tuan, betul-betul lah. Tadi saya sembang, saya tanya kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengambil saya di airport. Saya tanya, Ustaz, bagaimana tentang isu Expo Syiah? Beliau kata terlepas pandang. Maka saya tidak menjadi masalah. Saya hanya memberi komentar kepada bagaimana boleh datang golongan seperti ini mengadakan satu expo secara langsung atau tidak langsung mempromosikan ideologi Syiah. Itu adalah K-pop haram. K-pop haram. Jelas Betul. Seperti mana, okey bagi perhabis. Seperti mana bertamnaik pun haram. Dan apa-apa yang sewaktu dengannya itu adalah clear dalam syariat Islam, itu haram. Kita tidak pernah memberikan ketaatan dalam hal tersebut. Yang haram kita kena katakan haram. Tuan-tuan, mana boleh kita cuba halalkan dia. Setuju atau tidak? Setuju. Okey, wallahu a'lam.